Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Allah SWT bangkitkan kita daripada tidur kita, iaitu mati kecil. Dan juga Allah SWT masih lagi memberikan kita taufik, iaitu kemampuan untuk kita melaksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan membincangkan sedikitlah. Dan sebelum itu saya nak mengenalkan diri saya dulu lah. Pernah saya beliau subuh dulu sekali lah sebelum ni, tak tahu bila tu, 3 bulan yang lalu kot. Yang masih ingat. Jadi nama saya Muhammad Ihsan bin Abu Bakar daripada Sungai Besi. Sekarang ni mengajar di Madrasah Cawangan di Damansara Jaya lah, di bawah tu ni Batu. Di yang ini kali yang kedua lah. Dan juga tidak diberi tajuk lah yang khusus. Cuma hari itu waktu kuliah subuh hari itu ada bincangkan sedikit lah tentang perpecahan yang berlaku di kalangan umat Islam, mulai pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali itulah sampailah sekarang ni lah, firqah atau kumpulan-kumpulan yang terkeluar daripada mainstream lah, ataupun terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Secara ringkas lah itu jelaskan yang masih ingat lah. Jadi hari ini pun ada tajuk, jadi saya ingat lah, sambung sikit lah yang pasal hari itu punya. Sebab dia punya peristiwa yang berlaku dan segala yang berkaitan dengan itu kan panjang 1400 tahun lebih lah. Dan hari ini pun kita di mana-mana kan kita dihadapi oleh ancaman daripada beberapa fahaman ataupun kumpulan. Kadang-kadang sampai kita sendiri ataupun masyarakat jadi pening lah, ataupun jadi confused ke mana satu ni yang betul. Kan ada yang klaim kelompok yang tu, ada yang klaim kelompok yang ni, dan semua kata dia ahli sunnah wal jamaah. Pula tu sekarang ni zaman yang mudah sangat untuk kita didedahkan oleh satu maklumat. Dan orang pun boleh buat dia punya fahaman, boleh sebarkan dia punya fahaman tu melalui media masa sekarang, laman sosial kan, dalam internet ada, Facebook ada, YouTube ada, senang tu. Duduk sini, dia letak kamera, baru dia cerita. Dan yang akses benda tu semua orang satu dunia. Jadi dia boleh cerita macam-macam pendapat dia kan, bebas. Dulu orang nak ambil agama, kena jumpa dengan ulama, hadir majlis-majlis ulama, dan pastikan ulama itu ulama yang diterimalah, ulama yang muktabar. Dan kemudian ulama-ulama itu pun dia akan mengajar ataupun menyampaikan sesuatu ikut apa yang dia pelajari daripada guru-guru dia, sama ada melalui kitab-kitab
ikut bidang-bidang tertentu, akidah misalnya, ataupun fiqh, ataupun tasawuf, ataupun tafsir, ataupun hadis. Jadi ada rujukan-rujukan kitab-kitab dia dan sandaran-sandaran kepada ulama-ulama dia sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian agama kita ni bersanad supaya jelas agama ini yang kita ambil ni dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 1400 tahun lebih yang dah berlalu ni, dan pecahan-pecahan yang saya ceritakan pada kuliah subuh yang lalu tu, sebahagian orang tahu, sebahagian orang tak tahu. Sampai Nabi katakan 73 golongan, pecah sampai 73, bukan 7 golongan, bukan 3 golongan, 73 golongan. Semua Nabi kata kulluhum finnar, semua masuk neraka. Illa firqatan wahidah, yang satu kelompok saja yang selamat. Jadi kita yang 1400 tahun macam mana kita nak tahu kelompok mana yang betul-betul selamat, yang betul-betul ikut sunnah dan sahabat lah. Masyhur kan gelar ahli sunnah wal jamaah, dan semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dan kita kena hati-hati lah. Dan di samping kita ni mengharapkan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun kena usaha juga. Kita tak boleh ikut orang tu, main ikut sekati kita. Kita tengok satu orang tu ataupun satu ustaz tu atau satu tokoh agama tu, dia hebat dalam berceramah, hebat dalam menyampaikan kuliah, dan dia cara dia bercakap tu kita tertarik. Tak semestinya dia betul. Jadi kita kena pastikan betul-betul lah mana satu fahaman ataupun aliran yang kita ikut betul-betul ikut ahli sunnah wal jamaah, supaya kita selamatlah di akhirat nanti. Jadi yang masyhur lah kalau di kitab-kitab sejarah terutamanya. Sebab apa kita nak rujuk kepada sesuatu yang dah lalu, kita mesti rujuk sejarah. Dan sejarah ni tak boleh ditipu, kan? Tidak boleh diubah-ubah. Dia akan direkod, akan diakui oleh semua orang daripada zaman bermulanya kejadian itu sampailah sekarang. Jadi sejarah membuktikan dalam kitab-kitab ulama semua, ahli sunnah wal jamaah ni ada beberapa kelompok lah. Ada beberapa kelompok. Antaranya yang masyhur adalah orang yang bermazhab akidah dengan mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama yang ikut Abu Hasan Al-Asy'ari, nama dia Asy'ariyah. Itu satu. Kemudian Abu Mansur Al-Maturidi ataupun dikenali sebagai Maturidiyah. Kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, Imam Tahawi lah. Dan ketiga-tiga ni dia sezaman. Imam Abu Hasan Asy'ari dia lahir 260 Hijrah, meninggal 324 Hijrah. Imam Abu Mansur Al-Maturidi dia meninggal 333 Hijrah. Dan Imam Abu Ja'far Tahawi 321 Hijrah. Dan masing-masing di tempat masing-masing lah. Imam Tahawi di Mesir, Imam Asy'ari di Baghdad, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ni di bahagian Bukhara, Samarkand. Dan di samping itu juga kelompok-kelompok ahli hadis. Imam Bukhari punya pengikut lah. Sebab Imam Bukhari sebelum tu lagi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Abu Dawud, para muhaddisin zaman dia sebelum tu lagi. Sebelum daripada zaman tiga imam ni lah. Tapi dia punya manhaj dalam akidah pun selari dengan yang tiga imam ni lah. Dan tiga imam ni pun ikut berpandukan ahli hadis juga. Dan juga beberapa lagi kelompok para ahli sufi lah ataupun ahli tasawuf yang akidah dia pun tak lari dengan tiga imam. Jadi dalam setengah kitab macam Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, dalam kitab ada Al-Farqu Bainal Firaq, dia kata dia begitu banyak, lebih kurang dalam 7-8 firqah yang dia punya akidah selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan dipecahkan satu-satu lah, tu yang jadi banyak tu. Ahli hadis dipecahkan, kemudian ahli-ahli, para ahli mufassirin, kemudian para ahli-ahli nahwu pun
ahli sejarahan, sejarah pun dia asing-asingkan. Sebab zaman tu ada kelompok-kelompok masing-masing, ahli nahwu, ulama-ulama nahwu, saraf, tata bahasa, ulama lughah ni satu grup, ulama hadis satu grup, ulama tafsir satu grup. Jadi dia pecahkan banyak. Tapi semuanya nanti yang dilihat tu bukan grup tu tadilah, apa yang dia pegang, apa akidah dia. Jadi kalau kebetulan akidah itu semua sama sedari, maka dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dan kelompok-kelompok yang tak ikut ahli sunnah wal jamaah ni memang dia tak mengaku pun ahli sunnah. Dia tak mentitlekan, melabelkan diri kelompok dia ahli sunnah wal jamaah. Contoh macam Syiah. Syiah dia mengaku dia Syiah, dia tak mengaku dia ahli sunnah. Dia kami Syiah. Satu kelompok yang dia kata dia benar lah, mengikut dia punya klaim. Itu juga Khawarij kan, kelompok yang keluar daripada perang sebabkan perang Siffin dengan perang Jamal itu, pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu yang saya cerita sebelum ni. Jadi dia ni Kharij, keluar, orang yang keluar daripada kelompok mainstream, dan dia buat satu kelompok dia, dan dia mengkafirkan semua yang selain daripada dia. Dia dianggap dia lah yang benar-benar. Dan firqah-firqah yang lain lah, seperti Muqaddariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah, Murji'ah. Itu kalau kita kajian lah, siapa yang study bab akidah ni, maka dia akan tahu ada kelompok-kelompok, dan dia orang ni memang mengaku kelompok dia lah. Dia rasa dia yang benar-benar, dan mereka ni terkeluar daripada mainstream. Ini yang tinggal dalam mainstream itulah yang memperjuangkan akidah yang sebenarnya, maka dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah lah. Jadi seolah-olah ahli sunnah wal jamaah itu timbul di zaman Imam Asy'ari. Jadi kan jadi pelik kan, macam mana ahli sunnah wal jamaah itu timbul di zaman Imam Asy'ari? Nabi dengan sahabat bukan sunnah wal jamaah. Dia kan timbul persoalan di situ. Cuma zaman Nabi dan zaman sahabat, dia tak timbul masalah-masalah akidah, tak timbul. Semuanya rujuk kepada Nabi, semuanya ikut Nabi. Dan memang Nabi itu membawa as-sunnah lah kan. Dan sahabat pun yang meneruskan ajaran ataupun akidah Nabi itu masih lagi belum popular, walaupun adalah satu dua orang sahabat seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia ada pakai lafaz ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab-kitab tafsir, kadang-kadang kita kalau rajin baca nanti ada satu pendapat, dua pendapat, Ibn Abbas akan memberikan tafsiran mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu surah Al-Baqarah tu, bila ada satu ayat tu mengatakan tentang golongan yang akan masuk neraka dan golongan yang akan masuk syurga, Ibn Abbas akan tafsir yang akan masuk syurga ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia disebut jugalah, tapi tak masyhur lah gelaran tu. Cuma yang masyhur gelaran tu pada zaman sampai zaman Imam Asy'ari tu, oleh kerana kelompok-kelompok ni dah makin membesar, terutamanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ni boleh dikatakan tiga khalifah Abbasiyah ikut fahaman Mu'tazilah. Jadi tak heranlah kalau kerajaan ataupun satu daulah, satu pemerintahan tu terlibat dengan ajaran sesat tu, itu tak bukan satu benda yang baru. Zaman Abbasiyah tu lagi dah tiga khalifah, bermula dengan Mu'tasim, kemudian Mutawakkil kalau tak silap saya, dengan Mahmud. Tiga khalifah ni ikut ajaran fahaman Mu'tazilah. Antara fahaman Mu'tazilah, dia kata Quran ni makhluk, kemudian dia kata Allah itu wajib berbuat salah dan aslah kepada manusia, kemudian Allah itu wajib memasukkan orang beriman ke dalam syurga, dan dia kata ada golongan yang tidak akan masuk syurga dan tidak akan masuk neraka. Dia akan berada di satu tempat yang manzilatun bainal manzilatan, satu tempat yang ada dua tempat, dan kita di syurga nanti tidak akan dapat melihat wajah Allah, zat Allah. Ini antara fahaman-fahaman Mu'tazilah. Dan ketika itu pun Imam Ahmad bin Hanbal mengasas kepada mazhab Hanbali dengan Imam Ahmad semua benar, dipenjara belasan tahun disebabkan menentang Mu'tazilah. Jadi disebabkan kalau khalifah dan berpegang kepada fahaman yang salah, maka rakyat lagi dah tentulah rakyat ini akan ikut perintah khalifah. Dan benda ini berbelas-belas tahun. Jadi memang dah ajaran yang bukan ahli sunnah itu dah tersebar zaman itu. Maka disitulah Imam Abu Hasan Asy'ari bangkit untuk memperjuangkan semula akidah Nabi dan sahabat, dan akhirnya digelarlah ahli sunnah wal jamaah. Disebabkan timbulnya fahaman-fahaman yang tak betul, yang lari daripada akidah sunnah wal jamaah, maka masa itu baru
muncul dan masyhur lah. Barulah dia masyhur dengan gelaran Ahli Sunnah wal Jamaah untuk membezakan antara kelompok ni dengan Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan yang lain-lain. Masa tu mula masyhur. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari ni ketika memperjuangkan dia punya fahaman ni, dia dah kajilah kaji akidah Nabi dan sahabat berdasarkan Quran dan hadis, maka dia susun, dia karang kitab untuk menyebarkan ajaran dia. Dan sedikit demi sedikit ulama yang tilik buku dia, tengok kaji buku dia, semua setujulah. Maknanya ada hadis pun ada ikut, kemudian mufassirin pun ikut, fuqaha pun ikut. Jadi semua akan ikut sikit-sikit, lama terbentuklah satu kelompok yang akhirnya digelar Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan bermakna zaman Nabi atau sahabat sebelum itu bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita kena faham situasi lah. Maknanya munculnya Ahli Sunnah wal Jamaah disebabkan keadaan masa itu dah semuanya ajaran dah terpengaruh dengan firqah-firqah yang batil ni lah. Dan selepas zaman itu berterusan sampailah satu zaman kurun ke-7 dan ke-8 muncul satu ulama nama dia Ibnu Taimiyah. Di sini Ibnu Taimiyah ni ada main peranan sikitlah di dalam akidah Islam. Sebab ketika dia muncul tu, dia sama-sama dengan Imam Nawawi. Dia lahir 661 Hijrah dan dia meninggal 724 Hijrah. Dia asal dia pengikut mazhab Hambali. Dan dia seorang yang hebat, seorang ulama yang hebat, menjadi rujukan satu dunia. Tapi dia punya akidah tu ada sedikit yang bertentangan dengan jumhur ulama pada ketika itulah, yang dah sepakat dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi Ibnu Taimiyah ni dia buat satu kejutan. Seluruh dunia. Sampai ulama seluruh dunia datang belajar dengan dia. Nak tengok ilmu dia lah, sebab dia hebat sangat. Dan masalahnya dia buat beberapa fahaman-fahaman yang agak bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi maka qadi-qadi qudha, ulama-ulama besar zaman dulu daripada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dengan Maliki, semuanya bersidang, bermuzakarah dengan dia, soal jawab dengan dia. Akhirnya pendekkan cerita, dia dipenjarakan. Kemudian dikenal dalam satu tempoh, dia dikeluarkan. Kemudian disebarkan lagi ajaran dia. Kemudian kali kedua dipenjarakan semula dan akhirnya mati dalam penjara lah. Jadi yang menjadi masalah ni sekarang, adakah Ibnu Taimiyah ni sesat atau tidak? Jadi di zaman tu empat mazhab memang mengatakan bahawa dia ni menyesatkan. Sama nak dia tu sendiri sesat tu wallahu alam lah, pasal dia mujtahid. Seorang yang mujtahid ni dia boleh berijtihad lah. Dan kalau dia salah dalam ijtihad dia pun, maka dia tak dianggap salah lah. Tapi oleh kerana fahaman dia itu boleh menyebabkan orang-orang awam, orang lain menjadi sesat, maka dipenjarakanlah oleh empat qudha zaman turun ke 7 dan 8. Jadi fahaman Ibnu Taimiyah ni akhirnya disambung oleh anak murid dia, iaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Disambung, diperjuangkan antara ramai anak murid dia. Ibnu Katsir pun salah seorang anak murid dia, Imam Zahabi anak murid dia, Abu Hayyat al-Andalusi pun anak murid dia. Semua ulama hebat-hebat, sebab dia memang hebat. Jadi semua beberapa persen lah di dalam akidah dan fiqh dia menentang jumhur. Maknanya yang telah disepakati oleh jumhur ataupun majoriti ulama, dia ada sedikit berbeza pendapat. Tapi akhirnya fahaman dia itu senyap, hanya diikuti oleh beberapa ulama saya dan tak masyhur. Kemudian sampai tahun 1115 ataupun 1116 lahir satu orang Muhammad bin Abdul Wahab, yang orang tu panggil Wahabi sekarang ni kan. Dia lahir zaman tu daripada Najd. Kemudian dia lah, pendek cerita, dia memperjuangkan semula akidah Ibnu Taimiyah, fahaman Ibnu Taimiyah ni. Dan dia meninggal 1205 atau 1206. Alhamdulillah, lebih kurang 200 tahun lebih yang lalu. Dia memperjuangkan akidah semula fahaman Ibnu Taimiyah. Dan akhirnya dia berjaya lah, yang dia ringkas sepertinya dia bergabung dengan Raja Saud dan akhirnya menakluki Arab Saudi kan. Akhirnya Arab berubah jadi Arab
Saudi, saya dengan King Saud itulah, dan sudah takluk Haramain Mekah Madinah. Maka ajaran yang disebarkan adalah ajaran Ibnu Taimiyah, dan ditambah-tambah sedikit dengan ijtihad di sini lah Muhammad bin Wahab ni, dan ditentang oleh seluruh ulama. Tapi akhirnya dia berkuasa, dapat kuasa dia dengan Raja Saud berkuasa di Mekah Madinah dan di Arab. Maka dia sebagai sejarah kata berlaku pembunuhan dan sebagainya, Allah Ta'ala lah, masing-masing boleh buka kitab sejarah, tengoklah sejarah Nas macam mana kan. Banyaklah ulama kata berlaku pembunuhan, pecahan yang sebab ulama tak setuju dengan pendapat dia, dan dia pun keras. Akhirnya dia halau semua ulama, bunuh sebagiannya, dan dia menguasai Arab Saudi sampailah sekarang ni fahaman Ibn Taimiyah ataupun Bashir Muhammad bin Wahab ni tersebar, dan sampai Malaysia pun dah masuk, dan seluruh dunia dah tersebar 200 tahun lebih dah. Jadi sini bukan saya nak kata nak menyalahkan fahaman Wahabi ke apa, nanti kena tangkap kan, kena halau lah nanti. Banyak dah ulama-ulama yang lantang cerita pasal Wahabi ni akhirnya bukan kerana nak kata kerajaan kita Wahabi ke apa, benda tu tak mau dijadikan satu alasan menyebabkan orang berpecah. Jadi kalau kita pro satu kelompok dan kita salahkan kelompok yang lain, nanti umat akan terminai, akan berpecah. Cuma yang saya nak beritahu di sini, kita tak perlulah kita bencor di Wahabi ke, atau ini Ahli Sunnah ke, ini yang Asy'ari ke. Kita belajar akidah kita, dan kita tahu ini akidah kita, dan kita beramal dengan akidah kita dan fikiran kita selamat. Tak perlu kita nak menisbatkan diri kita berkumpulan ni, ataupun kita salah berkumpulan tu. Ini yang jadi pecah. Ini yang jadi pecah. Sebab penyebaran tu dah tak boleh elak lagi dah. Semua akan pergi haji, pergi umrah, semua akan pergi Mekah. Di sana dia orang akan dakwahkan ajaran dia. Dan di Malaysia sini pun dah ramai ulama-ulama kita yang bekas ataupun hasil daripada belajar di Mekah Madinah, Universiti Mekah dan Madinah kan, balik sini memang bawa ajaran tu lah, dengan niat dia pun bukan nak jadi Wahabi atau sebagainya. Dia dah pergi, masa dia pergi belajar, dia pun tak tahu tempat tu Wahabi. Dia sana offer pula free bagi beasiswa. Tapi bila dia balik, dia akan sampai apa yang dia ajar lah. Dia dah belajar duduk 4-5 tahun dengan ulama-ulama sana. Takkan dia balik ulama silap lah, belajar balik lah, ambil dulu semula PhD ke master. Dan tentu dia akan balik dengan sebarkan apa yang dia belajar. Dan kita tahulah Malaysia ni daripada dulu lagi, semenjak kita merdeka dan sebelum tu lagi lah, ulama yang datang di Nusantara ni yang bawa ni adalah akidah Asy'ari dengan mazhab Syafi'i. Dan dah 20 tahun lah diamalkan di Malaysia, Indonesia, Thailand, selatan Thailand. Tiba-tiba datang kelompok ni, dia pun biasalah nak menyebarkan ajaran dia lah. Dan akhirnya jadi kelompok. Dan satu lagi lah, baru-baru ni kan kita baru Syiah pun dah masuk Malaysia. Dan contoh saya bagilah, saya pernah belajar di Indonesia 4 tahun kat sana ada ratusan dan ribuan kelompok-kelompok. Sampai dalam satu kampung tu ada 2-3 masjid. Yang kelompok ni semayang kat masjid dia tak semayang kat masjid lain. Ada setengah kelompok yang lebih ekstrim lagi, kalau ada kelompok yang lain datang semayang kat masjid dia siap mau basuh. Dia kata yang tak ikut kelompok dia najis, kafir. Sama-sama Islam pun. Jadi Indonesia dah jadi dah. Malaysia ni dah macam nak jadi lah. Kalau kita rakyat Malaysia ni meneruskan apa ni, taksub kita kepada kelompok-kelompok, golongan-golongan. Tapi memang akan terjadilah, benda ni akan terjadi bila kita semayang, kita tengok orang sebelah kita semayang lain sikit. Kita mesti dah rasa lain, asal dia semayang lain macam kan. Itu memang akan terjadilah, sebab memang kita dah dulu kan kita semayang semua sama je. Ini semayang macam-macam passion, tengok ada kekang-kang, ada yang dari entah ke mana kan. Itu masa tak sedap. Semayang pun tak tengok. Tapi masalah-masalah tu, masalah furu'iyah, masalah yang kecil. Yang kita tengok dari segi dalam 4 mazhab sendiri pun ada perbezaan kan. Mazhab Hanafi dia tak penuh misalnya subuh, tak kisah pun. Tapi ni sekarang muncul yang baru ni lah. Sebab ramai orang dia pergi belajar di Mekah, Madinah ke, ataupun dia bisnes di sana ke, ataupun dia rajin pergi umrah, pergi haji setiap tahun 10 kali, 7 kali pergi umrah misalnya. Akhirnya dia terdedak dengan benda tu. Dan dia tengok, orang Arab kat sini, aku pun nak ikut orang Arab lah. Tapi kalau masalah-masalah furu'iyah ni kita bersabar sikit lah. Bukan saya nak menyokong dan nak minta mana-mana. Sebab yang lebih penting tu kita menjaga persatuan di kalangan rakyat Malaysia. Sebab memang
nampak dah akan terjadi lepas ni perpecahan yang besar. Disebabkan benda-benda kecil. Masalah Furaiyah ni kalau kita jadikan alasan untuk pecah, kita yang rugi. Tapi kesabaran kita tetap tercapai lah kan, bila ada orang bawa faham. Kena pula kelompok-kelompok tu tuduh kita pula syirik, bid'ah, sesat. Lagi-lagi kita panas. Kita baca Yasin malam Jumaat, dia kata bid'ah. Kita baca tahrir, dia kata bid'ah. Kelompok ni pun boleh tahan juga dia punya serang kan. Kalau dia tak suka baca Yasin, dia tak suka tahrir, dia diam-diam lah, tak payah baca lah. Tapi dia tak baca, lepas tu dia serang lagi sampai baca, bid'ah, sesat. Jadi yang kena tuduh, satu kali dua, kita boleh tahan lagi. Kalau setiap kali buat, bid'ah, sesat, juga benar kan. Selama 10 tahun kita buat kat Malaysia ni, selama ni semua yang buat tu sesat, bid'ah semua kata. Jadi kelompok ni boleh tahan juga dia punya serang kan. Dan dalam fatwa Nabi Selangor sendiri pun ada 13 perkara yang dituduh bid'ah tu dikatakan boleh diamalkan. Di Selangor lah, Allah di tempat lain pun saya tengok fatwa negeri Perak, Penang pun sama juga. Ada 13 yang disenaraikan dalam fatwa negeri Selangor tu. Contohnya macam bunut subuh, baca Yasin malam Jumaat, tahlil, wirid lepas sembahyang. Ada lagi lah 13 perkara yang sering dituduh, perayaan Maulid dan sebagainya, dibenarkan di Selangor, dan ini bukan bid'ah. Kerajaan Selangor sendiri, mufti-mufti Selangor pun membenarkan ajaran ini lah, tak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi siapa yang mungkin terpengaruh dengan ajaran yang tu kan, tak suka, tak apa, tak payah buat lah. Benda ni bukan wajib pun, bukan wajib. Jadi kesimpulannya, kita belajar akidah kita yang benar, dan kita tak perlu menyalahkan kelompok-kelompok yang lain lah. Dan kalau kelompok-kelompok yang lain itu menyalahkan kita, kita ada sandaran yang kuat. Kita ada sandaran yang kuat, kita tak heranlah dia nak kata kita sesat ke, bid'ah ke, tak betul ke. Kita ada dalil dan sandaran yang kuat lah kalau kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita pun goyang juga. Dia kata sesat, kita pun dah mula. Ini bahaya. Yang penting tu ilmu tu lah yang akan menjadi ukuran bagi kita. Amalan kita kan, kita amalkan. Takkan satu dua orang kata, oh ni tak betul, sesat, kita pun dah goyang. Berarti kita beramal tu bukan berdasarkan ilmu yang kukuh. Kita pun ikut-ikut orang juga kot. Mulalah kita pun, alamak. Jadi kita di sini kan ada ustaz-ustaz tiap-tiap hari ada kot rasanya, di mana-mana pun. InsyaAllah lah di Selangor ni rasanya setiap malam tu ada kuliah. Jadi ada ustaz, ada tauhid, ada akidah, ada ustaz, ada fiqah dan sebagainya. Jadi kita boleh berpegang lah, dan pastikan ustaz tu pun ustaz yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah lah. Sebab dua kelompok ni saja sekarang yang sebut siapa ahli sunnah wal jamaah. Maknanya apa ni, yang sokol lah, sokol Wahabi. Saya pun tak berani cakap, saya kena tangkap kan. Maksud ni baik. Jadi orang digelarkan pasal Muhammad bin Abdul Wahhab, nama dia kan, bapa dia. Bukan nama dia, nama bapa dia, kesian bapa dia. Bapa dia tu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Abang dia sendiri Sulaiman bin Muhammad bin Wahhab ni, bin Abdul Wahhab tu pun ahli sunnah wal jamaah yang menentang fahaman adik dia. Jadi benda tu dah terjadi dan dah tersebar lah. Jadi saya bukan saya tak boleh hasut. Benda ni benda pegangan sendiri. Dah memang hati dia cenderung ke arah tu, siapa pun tak boleh buat pula. Yang belajar 4-5 tahun di sana, kemudian dia pun kawan dengan orang tua, ataupun dia ikut dalam internet ke, dia sekarang zaman copy paste, semuanya dia baca lah, dia dah rasa lah. Ini akidah dia. Bukan sistem ambil daripada ulama talaki, daripada kitab-kitab yang muktabar dari semua jamaah dah tak ada, tak kurang lah yang datang semua jamaah semua yang berumur kerana yang muda, semua menghadap Google. Ada masalah sikit Google, masalah sikit Google. Tapi apa yang siapa yang type tu dia pun tak tahu. Yang penting copy paste, dapat jawapan selesai. Akidah Syiah ke, akidah Wahabi ke, akidah Ibn Taymiyah ke, ahli sunnah ke, dia pun tak tahu. Yang penting seronok, dia rasa macam sedap je ayat ni, kena je dengan akal dia, penting pun. Dan kita ni tak lama lagi akan pergilah, akan diganti dengan generasi akan datang. Jadi ada kemungkinan Malaysia ni pun akan, Allah alam lah, alhamdulillah lah, kalau berubah menjadi yang sebaliknya, sama sekolah. Jadi saya nak di sini, saya tak nak salahkan mana-mana golongan supaya itu apa akidah semua jemaah adalah cerita sikit. Antara isu yang menjadi hangat lah, sebab isu akidah lebih hangat lagi daripada isu Furaiyah kan. Isu Furaiyah ni semayang tangan macam mana kaki itu kira. Tapi kalau masuk akidah ni bahaya. Kalau masuk akidah bahaya. Jadi kita yang masyhur lah dalam akidah
akidah Asy'ari ni, Maturidi Asy'ari, sifat 20 antara ni, kan? Itu yang masyhur yang kita belajar dulu lah, orang tua-tua semua belajar sifat 20. Dan kelompok ni dia menentang sifat 20. Dia kata sifat 20 ni bukan sunnah Nabi. Nabi tak ajar pun sifat 20. Kan sahabat tak tahu pun sifat 20. Itu satu tuduhan yang berat lah. Itu satu tuduhan yang sangat berat. Tak mungkin lah kan. Kalau siapa kata Nabi tak ajar sifat 20 tu, itu bohong. Memang Nabi tak ajar sifat 20. Tapi apa yang ada dalam sifat 20? Apa yang ada dalam sifat 20? Dalam sifat 20 tu kita belajar sifat-sifat Allah kan? Kita belajar sifat-sifat Allah pun Nabi tak pernah ajar kan sifat-sifat Allah dekat sahabat. Dia kata Abu Bakar Siddiq tak hafal sifat 20. Abu Bakar Siddiq tak tahu Allah tu Maha melihat. Abu Bakar Siddiq tak tahu Allah tu Maha mendengar. Abu Bakar Siddiq tak tahu Allah tu wujud, hidam, bakar dan sebagainya. Itu satu tuduhan yang tak ilmiah langsung lah. Memanglah perkataan sifat 20 tu orang Melayu je pakai. Orang Melayu je pakai ringkasan nak panggilkan sifat 20. Padahal ni akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah yang di dalam dia ada membahaskan tentang sifat-sifat Allah dan disusun oleh imam-imam Asy'ari dan ulama Asy'ariyah sebagai sifat 20 yang dipanggil oleh orang Melayu saja. Pergi luar negeri tengok sifat 20 dia pun tulis sifat 20. Tapi kita betul, ni kita belajar tentang Allah tu wujud, tidak, bapa Allah mendengar, Allah melihat tu. Semua jiwa memang dalam Quran penuh dengan sifat-sifat tu. Jadi kita belajar sifat-sifat Allah. Kita belajar sifat 20 tapi dipanggil sifat 20. Jadi kelompok tu yang menuduh kata oh, sifat 20 Nabi tak ajar, sahabat tak belajar pun. Tak ada pun hadis Nabi contohnya pada satu hari ketika Nabi sedang mengajar sifat 20, tiba-tiba ada sahabat bertanya, memang tak ada pun. Tak ada dalam hadis. Tapi Nabi menyampaikan sifat-sifat Allah itu kepada sahabat. Dan benda ni masyhur sahabat-sahabat pun menyampaikan kepada yang seterusnya dan seterusnya lah. Jadi kita belajar sifat dulu bukan kita nak belajar sifat 20, kita belajar sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan diringkaskan jadi 20. Sebab di sifat Allah ni kan banyak. Sifat Allah ni sangat banyak. Jadi saya cerita sejarah sikit lah sifat 20 kali ni. Kita ambil section yang ni lah, bagi orang faham sikit. Sebab tak ada lagi sifat 20 pun hilang. Ini bid'ah sesat dia kata. Jadi kita ni manusia diwajibkan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Diwajibkan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Ada siapa yang pernah jumpa Allah Taala? Ada siapa yang pernah tengok Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana kita nak percaya dan beriman kepada sesuatu yang kita tak nampak, tak boleh jumpa? Maka ulama-ulama kita kena mengenal Allah Subhanahu dengan sifat-sifat dia. Kita mengenal Allah itu dengan sifat-sifat dia. Dan Allah tu ada berapa sifat? Jadi ulama kata Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat yang sempurna yang mana bilangan dia hanya diketahui oleh Allah sahaja. Sebab Allah tu maha sempurna dengan sifat-sifat dia yang sempurna yang hanya mengetahui sifat kesempurnaan dia sendiri saja. Tak ada manusia pun yang boleh tahu, yang boleh mencapai tahap dia memahami semua sifat sempurna. Sebab yang maha sempurna takkan dapat diketahui oleh yang kurang sempurna. Hanya yang sama-sama sempurna saja boleh mengetahui. Di mana ada orang yang maha sama selevel dia sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menceritakan sebahagian daripada sifat-sifat dia lah dalam Al-Quran, Nabi pun dalam hadis menceritakan tentang sifat-sifat sempurna dia. Jadi ulama kaji Quran hadis, berarti sifat-sifat yang Allah Taala mensifati diri dia dalam Al-Quran dipanggil sifat-sifat khabariyah. Sifat-sifat yang khabariyah ni maksudnya dikhabarkanlah. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan sifat-sifat khabariyah. Jadi ulama kata sifat khabariyah ni banyak. Antaranya yang Asmaul Husna pun dah cukup dah kan, dah 99 dah. Tambah lagi yang sifat-sifat yang lain lagi yang dikumpulkan oleh para ulama. Antara contohnya Imam Al-Baihaqi, dia dah mengumpulkan semua sifat-sifat Allah, asma dengan sifat Allah dalam kitab dia Asma wa Sifat. Dalam tu penuh, dalam tu bukan 99 saja, lebih 100 lebih sikit lah. Dia kumpulkan semua sifat-sifat Allah dan dijelaskan di situ lah. Tapi kita kan orang awam takkan nak belajar 99 ataupun 100 lebih. Yang 20 tu pun saya ingat lupa. Jadi ulama mudahkan kita lah.
Ulama mudahkan diri sebagai orang sebab agama ni bukan untuk orang alim saja. Agama ni untuk semua manusia. Semua manusia yang paling jahil dan sampailah yang paling alim. Agama ni semua orang, kita tak boleh ikut kena pada semua sifat Allah 99. Jadi ulama mudahkan sekurang-kurangnya lah dikaji sifat khabariyah ni. Dikaji sifat khabariyah ni, Muhammad dapati dalam sifat khabariyah ni ada sifat zat dan sifat af'al. Sifat zat dan sifat af'al Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat zat ni itulah yang wujud, yang qidam, baqa dan sebagainya lah. Walaupun lafaz-lafaz qidam, baqa tu nanti tak ada dalam Asmaul Husna, tapi dia punya pendalilan dia tu ada lah, bukannya walaupun tak ada lafaz qidam dan baqa tu tak ada pada Allah Taala dalam Asmaul Husna, bukan tidak boleh mensifati Allah dengan sifat tersebut. Sifat itu memang layak untuk Allah. Itu nanti pembahasan yang panjang dalam perincian ini, saya nak cerita secara umum dulu. Jadi ulama kaji ada sifat zat dan sifat af'al. Dan sifat af'al Allah ni banyak. Allah menciptakan, Allah membinasakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberi rezeki, Allah menarik rezeki, Allah memberi manfaat, Allah memberi banyak sangat sifat af'al. Sifat perbuatan. Sifat af'al ni sifat perbuatan. Jadi ulama ringkaskan, ambil semua sifat-sifat af'al ini, letakkan di bawah satu sifat yang dinamakan sifat qudrah. Sifat qudrah. Selesai. Jadi masuklah ambil satu sifat qudrah dan pecahan bagi sifat qudrah itu semua sifat-sifat af'al Allah yang ada dalam Asmaul Husna lah. Kemudian ulama susunlah beberapa jenis sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masyari dia di dalam keadaan zaman tu, antara fahaman-fahaman yang yang batil pada ketika itu adalah mereka itu salah menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada orang yang sampai menganggap sifat Allah Taala itu akhirnya terjebak dalam mujassimah ataupun menganggap Allah mempunyai anggota-anggota badan, menganggap Allah itu mempunyai tangan, telinga, mata dan sebagainya. Dan ada yang golongan yang menafi langsung sifat-sifat Allah. Macam Mu'tazilah, dia nafi Allah tak ada sifat, dia kata. Allah mendengar itu zat Allah, Allah melihat itu zat, bukan sifat. Dia kata kalau sifat itu di-attachkan dengan zat, akan jadi Allah itu berbilang-bilang, tak esa lagi. Macam-macam lah hujah dia. Jadi akhirnya Masyari susun akidah setiap satu di dalam sifat 20 tu, yang disusun oleh Masyari asalnya 13 lah. Asalnya 13, bukan 20 dulu. 7 yang kemudian sifat ma'nawiyah itu ditambah. Itu panjang cerita nanti dulu. Jadi Masyari letakkan dulu satu sifat nafsiyah Allah tu yang wujud. Sebab menafikan golongan-golongan yang mengatakan Allah itu tak wujud. Ada ahli falsafah, etis dan sebagainya lah yang mengatakan Allah itu tak wujud. Jadi diletakkan sifat pertama Allah itu sifat wujud dan dimasukkan dalam satu sifat namanya sifat nafsiyah. Kemudian Masyari letak sifat salbiyah. Ada 5 sifat salbiyah dalam sifat 20 tu kan. Idam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamu bi nafsi badaniyah. Tujuan dia letakkan 5 sifat ni untuk menafikan sebalik 5 sifat ni. Kalau kita kaji, kita mengaji betul 5 sifat salbiyah ni, dia menafikan seluruh fahaman-fahaman yang salah dan batin mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebalik sifat qidam, baqa, apalagi kalau mukhalafatu lil hawadis ni, dia menafikan banyak fahaman dalam. Kalau kita mengaji betul lah sifat 20 yang mendalam. Kemudian qiyamu bi nafsi itu menafikan lagi, ada pendapat yang mengatakan macam-macam, saya tak maksud terangkan di sini sekarang, buat panjang nanti. Dan sifat salbiyah ini memang khusus untuk menafikan fahaman-fahaman yang batil, yang salah mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat ma'ani yang 7 tu kan, qudrah, iradah, sama, basar, kalam dengan ilmu, hajul semua tu, untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menafikan golongan yang menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dipilih 7 tu pun bukan sebab tak mau menafikan yang lain-lain. Banyak lagi sifat-sifat ma'ani Allah, tapi dipilih yang 7 sebab inilah yang paling masyhur, yang diulang-ulang berkali-kali oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Contoh sifat qudrah, iradah kan, sama bahasa tu. Kalau kita buka Quran, kita akan dapati banyak dalam Quran Allah ulang-ulang benda tu. Walaupun Allah ada sifat yang lain lagi, tapi sifat yang lain kadang-kadang jarang-jarang Allah ulang, kadang mungkin sekali je sebut dalam Quran. Jadi dipilih yang paling banyak diulang, akhirnya dipilih 7 lah menjadikan sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditambah lagi yang datang, imam yang datang sambung memperjuangkan akidah Masyari itu, tambah lagi 7 sifat ma'nawiyah untuk menguatkan lagi sifat ma'ani lah, akhirnya jadi 20. Itu lebih kurang sejarah lah, sejarah macam mana terbentuk oleh ilmu sifat 20.
Maknanya tujuannya untuk supaya orang-orang awam ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memahami akan sifat Allah itu dengan fahaman yang benar. Menafikan pada masa yang menafikan fahaman-fahaman terhadap sifat Allah yang salah. Jadi kalau kita kaji betul-betul sifat 20, memang daripada zaman Nabi, sahabat, sampailah semua orang akan belajar sifat 20 ni yang dipanggil oleh orang Melayu lah. Di depan ni kalau orang tanya sifat 20, kita tu saya kat sifat 20 nanti jadi kecoh pula. Kita Nabi tak belajar sifat 20. Kita belajar sifat-sifat Allah. Jumlah hari kita sebut satu. Yang pertama kita belajar. Yang lain macam mana? Yang lain tu di bawah cabang-cabang sifat tersebut. Dalam sifat wujud tu ada cabangan-cabangan dia. Dalam sifat-sifat apa ni, akidah, baqah, setiap 20 sifat tu ada cabang dia. Yang kalau kita ngaji betul-betul secara mendalam, cukup komplit 99, mungkin lebih. Jadi siapa yang mengaji betul-betul, maka dia akan kaji semua sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang dah cukup 20 dia berhenti. Selesai sekolah, itu dia wajib, yang lain tak wajib dia kata. Lepas tu bila timbul isu tentang sifat 20, dia pun melanggar Allah. Nabi tak belajar lah sifat 20. Bilang ni. Sebab tak mengaji habis. Dan yang tuduh tu pun tak tahulah dia mengaji atau tak mengaji, atau dia faham atau tak faham sifat 20 tu. Sebab tu dia boleh berani, dia main tuduh. Dan yang tuduh tu bukan orang biasa, orang besar pula, orang ngamuk. Jadi kita dengar, kita golongan ustaz-ustaz ni yang kita dah belajar, kita mengaji, kita dengar dia punya statement tu, kita terkejut lah. Macam mana dia boleh tuduh macam tu, Nabi tak ada sifat 20. Tak logik lah. Memang sifat 20 tu Nabi tak pernah pakai dalam perkataan tu, tapi kandungan dalam sifat 20 tu takkan Nabi tak pernah ajar sahabat. Itu tuduhan berat tu. Nabi tak pernah ajar Allah tu wujud kita Allah semua. Itu berat tu. Jadi kita bila belajar akidah ni tentang sifat-sifat Allah, berarti kita termasuk dalam golongan yang selamat lah, yang diiktiraf sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti perbahasan yang di dalam tu nanti itu penting lah. Antara ni mukhalafatul lil hawa di situ nanti, itu pembahasan yang sangat penting. Kita faham betul-betul tu lah. Di sini tak nak cerita panjang. Antara isu ni tu lah, isu apa ni, sifat anggota. Allah ada tangan, Allah ada muka, Allah ada kaki, Allah ada itu isu berat. Kelompok yang satu lagi yang tadi saya cerita tu, dia orang menetapkan sifat-sifat ni. Padahal kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kita menafikan sifat-sifat tu. Bukan menafikan sifat tu, kita menafikan persamaan Allah dengan makhluk. Tapi konsep penafian tu dalam Ahlussunnah wal Jamaah berbeza dengan konsep penafian yang golongan-golongan ni lah, yang fahaman dari sebelah Ibn Taymiyah. Siapa tak faham kat situ, dia mesti terjebak pada salah satu. Sebab kena faham betul-betul. Sebab Ibn Taymiyah ni di dalam menafikan sifat-sifat yang yang aib bagi Allah, dia pakai konsep di sini. Dan dia tak ikut konsep yang telah dipakai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia claim konsep dia lah konsep salaf. Itu masalah dia buat satu konsep dan dia claim konsep ini konsep salaf. Padahal konsep salaf yang sebenarnya apa yang dipegang oleh ulama-ulama kita lah dalam asyar. Jadi bila disebarkan benda ni dalam internet, dalam apa ni, YouTube dan sebagainya, kita pun baca, oh ini fahaman salaf, ini fahaman sahabat, ini fahaman tabi'in. Kita tahu, kita tak faham sebenarnya konsep yang sebenarnya. Mana boleh setelah 700 tahun tiba-tiba datang satu ulama yang betul-betul faham konsep salaf. Tapi orang yang betul-betul salaf tu tak faham konsep salaf. Maksud salaf di sini ni orang yang hidup di zaman-zaman awal lah. Ada setengah ulama kata sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Ada setengah pendapat kata 300 tahun ke bawah, 300 tahun ke atas tu dipanggil khalaf, yang terkemudian. Salaf ni yang awal lah. Ada yang kata 400 tahun ke bawah, ada yang kata 400 tahun ke atas, bagian. Tapi ulama-ulama yang hidup di zaman salaf tu sendiri takkan tak faham apa tu konsep salaf. Tiba-tiba muncul ulama Ibn Taymiyah ni kurun ke-6, 7 ke 8 menganggap inilah konsep salaf yang sebenar. Lepas tu datang pula dengan Muhammad bin Wahab, inilah konsep salaf yang sebenar. Dan datang Malaysia ni sekarang pun inilah mazhab salaf yang sebenar. Tapi tu yang dulu tu tak faham salaf. Kita pun tak faham salaf kan, kita pun tak tahu apa tu salaf. Ni orang dulu ni yang betul, kita pun ikut. Jadi yang mana kita nak buang ulama-ulama besar macam Imam Nawawi, Hajar Asqalani, Imam Suyuti, mana kita nak buang Imam Ghazali. Tapi dia orang tak ikut salaf, tak ikut orang dulu. Semua orang selama ni tertipu dan tersalah, kecuali dia orang ni saja yang betul. Tak mungkin kan. Jadi kita kena yakinlah dengan apa ni fahaman yang kita pegang tu
Bukan nak kata dia orang ni sesat ke, habis tu dia orang ni sesat ke atau macam mana, kafir ke. Itu kita tawakul lah, bukan tugas kita nak menilai orang ni sesat ke, orang ni sudah ke. Walaupun dia tuduh kita sesat, bid'ah dan sebagainya, kita diamlah sebab itu keputusan ni di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi pun dah, saya dah beritahu juga, Nabi pesan, "Idza ra'aitum ikhtilafan katsira fa'alaikum bisawadil a'zam." Kalau kamu lihat banyak perpecahan yang berlaku, hendaklah kamu berpegang kepada sawadul a'zam. Sawadul a'zam ni majoriti umat Islam. Majoriti umat Islam. Dan dah terbukti, sejarah membuktikan majoriti umat Islam berpegang kepada akidah Asy'ari dan Maturidi atau Tahawi ataupun sebagai hadis dan ahli tasawuf. Dan dalam fiqh 4 mazhab. Di dalam fiqh 4 mazhab. Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Sepakat. Ini majoriti mazhab dari akidah dan fiqh yang diamalkan oleh majoriti umat Islam. Sejarah membuktikan, dan di dalamnya ada ulama-ulama yang mutabarlah, ulama-ulama besar sepanjang zaman yang berpegang kepada fahaman yang diakui. Itu sawadul a'zam. Dan yang muncul ni fahaman Ibn Taimiyah dan yang sokol Wahabi ini adalah golongan minoriti lah. Tapi dia pun bukan bodoh, dia pun ada hebat dengan hujah-hujah dia. Dia kata yang minoriti lah yang benar. Dia kata Allah Ta'ala katakan qalilan ma tashkurun, sedikit bila kami bersyukur. Dia kata golongan-golongan sikit lah yang benar. Maknanya 1400 tahun Imam Nawawi semua itu salah, sesat. Jadi ada isu lah, ada. Tapi golongan ni ada beberapa kelompok lah. Ada yang ekstrim, ada yang biasa-biasa. Ada yang ekstrim lah, yang apa ni, memperjuangkan fahaman dia dan menyalahkan. Kita pun tak bisa kalau dia dah berpegang dengan fahaman tu, kita nak ambil bawa. Mana kita tak boleh paksa dia pun kan. Tapi masalah dia menuduh kita, akhirnya generasi kita, anak-anak kita nanti akan terkeliru dan akan merasakan apa yang selama ni dia ikut tak betul. Akhirnya berpindah ke sana. Jadi kita kena pasti kemudian kita belajar betul-betul akidah kita dengan dalil yang mantap, dan apa yang kita pegang tu sebenarnya kita yakin, kita tak goyang kan. Kita ada sebenarnya masalah dia mungkin sebab apa ni, orang yang memperjuangkan Al-Sunnah wal Jamaah ni mungkin kurang dan tak berapa aktif kot. Dia berbanding dengan dia orang lah. Sebab dia orang sekarang ni giat kan. Antaranya dia buku-buku dia bagi free, kemudian dia apa ni, dia universiti dia sebarkan. Kemudian apa lagi lah, kalau di Mekah Madinah tu dah memang pusat dia kan. Kalau macam mana semua orang pergi haji pergi umrah. Jadi dia sebarkan benda ni. Kemudian ini dia buka cawangan-cawangan belajar dia secara percuma. Jadi dia giat dalam menyebarkan. Jadi kita mungkin golongan-golongan yang sunnah ni mungkin kurang aktif pun dalam memperjuangkan benda ni. Jadi ada orang pun tertarik ke sana. Tapi itulah permasalahannya sekarang ni, kalau dari segi akidah tu kalau kita tersilap, itu Allah Ta'ala lah. Bukan mungkin kita boleh tersesat atau menjadi kafir, ataupun masih selamat ni, itu Allah Ta'ala. Cuma yang selamat ni Nabi dah beritahu lah, sawadul a'zam ni selamat. Kan Nabi kata kullu finnar tu, mana kita tahu dalam neraka, apakah dalam neraka selama-lamanya ataupun sementara pun kita tak nak, sekejap 1 minit pun kita tak nak masuk neraka kan. Disebabkan kita tersalah pilih fahaman. Jadi kita mengaji betul-betul, insya-Allah, supaya kita punya akidah selamat. Dan tentang mazhab-mazhab furu'iyah ni, macam Syafi'i, macam mana lahir, bila lahir, macam boleh bermazhab, wajib ke tak bermazhab, atau bermazhab, atau boleh ke campur-campur mazhab, itu insya-Allah akan datang ke atas sebelah cerita. Saya ingat nak bagi 2 tadi, cerita pasal mazhab akidah dengan mazhab fiqh ni, tapi dah 2 minit lagi dalam habis dah. Akan datang insya-Allah saya cerita pula macam mana terjadi wujudnya mazhab-mazhab ni, dan apakah kita ni wajib bermazhab atau tidak, boleh ke campur-campur mazhab. Itu insya-Allah nantilah. Itu lagi panjang cerita sejarah mazhab Syafi'i, sejarah mazhab Hanafi, kenapa muncul mazhab, ada orang kata tak baik ke mazhab ikut Nabi, ikut Quran hadis. Nanti kita jelaskan satu-satu insya-Allah pada akan datang. Jadi setakat tu rasanya cukup kot. Saya pun tak kerti nak atur macam mana cerita benda 1400 tahun cerita. Jadi kita nak sampai dalam masa 1 jam ni memang dengan kelakar sikit lah. Jadi kalau ada persoalan yang timbul, boleh tanya lah. Itu pun kalau saya boleh jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, nanti kita tunggu 10 akan datang. Cukup kan? Okay, kita buka soalan lah. Mungkin ada yang masalahnya saya kira semua ramai yang confused. Apa yang saya boleh jawab, insyaAllah saya jawab. Kalau saya tak jawab, kita KIV tanggung dulu. Ada soalan? Kita semua faham tak? Macam mana? Kita tak berani nak tanya.
ya. Semuanya Islam insya-Allah. Masya-Allah. Jadi setakat itu saja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang tak baik itu atas kelemahan saya lah. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf kepada muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah semoga beri taufik dan bagi kita faham apa yang sampaikan dan kita tangguh majlis dengan kafara majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.